Kita berdoa. 我们祷告， Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. 我们在天上的父，我们感谢你，因为我们可以今天我们可以来到你的殿中， Kami menaikkan pokok-pokok doa 我们要向你祷告。 dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. 主啊，这个时候我们要聆听，也思想主你的话， Tolong kami ya Tuhan. 求你帮助我们。 Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督的圣名， kami mengucap syukur dan berdoa. 我们感恩祷告。 Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，请坐。 Hari ini adalah kebaktian doa yang pertama di tahun 2025. 这是我们在新年2025年第一次的这个祷告 Maka 会， belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita. 因此我没有迟到，我可以向大家说新年快乐。 Bapak Ibu Saudara, setiap memasuki awal tahun, 弟兄姐妹，当我们进入新的一年的时候， pasti ada campuran perasaan antara harapan dan juga kekhawatiran. 我们心中就有这个忧虑以及希望在混乱中， Benar apa benar? 是吗？ Harapan lebih baik dari tahun lalu dari segi manapun. 我们希望呢，今年比去年更好， Dari segi kesehatan, 无论是在健康方面 kita udah punya sport ministry ya. Promosi nih. 啊，我们有这个健康的这个讲 Dari 座， segi bisnis, studi, relasi, dan peluang baru lainnya. 我们的这个事业、我们的家庭，我们都希望比去年更好。 Tetapi di sisi yang sama juga ada kekhawatiran akan apa yang terjadi di sepanjang tahun 2025 但 ini. 是呢，在另一方面呢，我们且在那里忧虑，我们不知道我们前面将会发生什么样的事情。 Ya, dalam kesehatan, dalam keluarga, bahkan kondisi dunia yang tidak menentu. 也是在我们的这个健康方面、家庭里面，也是包括这个世界不那个确定的这个局势。 Seperti seorang pelaut di tengah lautan yang bertanya, akankah saya bertahan di tahun ini? 就正如有一个船员在面临这个大风浪的时候，他会说：“我能够持守吗？” Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah Be Still and Now dari Mazmur 46. 我们今天所要思想的题目是保持安静，并且知道是在诗篇第46篇。 Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 46. 我们打开这个诗篇第46篇。 Jika Bapak Ibu perhatikan di dalam perikop ini ada 3 bagian yang masing-masing bagian ditutup dengan kata Selah. 如果说我们注意一下，在这个诗篇里面有3点我们必须要明白的。 Maka saya akan mengajak setiap kita untuk berhenti sejenak ketika satu bagian sudah selesai dibahas. 因此呢，当我们可以这个思想一段的这个题目的时候，我们可以安静下来。 Di dalam perhentian itu kita akan merenungkan apa yang dibahas dengan sambil diiringi nyanyian. 在那个宁静的时刻，我们在那里思想的时候，这个我们要聆听这个一个诗歌。 Oke. Di bagian pertama ayat 2 hingga ayatnya yang keempat, 在第一段是在从第1节到第3节， yaitu bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kokoh. 说到我们的上帝呢是坚固的避难所。 Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah yang melayani sebagai pemimpin puji-pujian di bait Allah. 这一篇的诗篇呢是可拉后裔他们所写的，他们是在圣殿里面就是负责这个赞美的事工。 Dan saat itu konteksnya adalah bangsa Israel sedang menghadapi ancaman besar serangan dari bangsa Asyur di masa Raja Hizkia. 在那个时候呢，以色列这个民族呢，就是面临着极大的危机，就是亚述这个军队呢，他在那里要攻击以色列。当时是在希西家成为犹大国的这个国王。 Waktu itu Yerusalem dikepung oleh pasukan yang besar dan kuat. 当时的耶路撒冷，因此在一个晚上里面，就是把这个亚述王的军队完全的消灭掉。 Di dalam dua Raja-Raja 19 itu dituliskan bahwa malaikat Tuhan turun dan memukul mati 185.000 orang pasukan Asyur. 列王记下第19章35节那边记载说，就是神这个天使从天上下来，击杀了18.5万亚述的军队。
Sehingga ancaman itu lenyap seketika. 因此一下子就解决了那个危机。 Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan iman Hizkia kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dia. 希西家的这个对神的信心，就是唯一得到帮助的源头。 Raja Hizkia percaya bahwa hanya Allah yang sanggup menyelamatkan dia dan umatnya. 希西家王在那里深信，只有神才能够帮助他，也解决拯救这个以色列民。 Hizkia membawa seluruh kekhawatirannya kepada Tuhan melalui doa, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. 接着祷告，希西家王将他一切所有的心中的忧虑，并且惧怕交在神的手中，他相信神会帮助他。 Dituliskan oleh pemazmur bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. 诗篇写到就是上帝是我们的避难所，也是我们的力量， Tempat perlindungan dari badai dan kekuatan untuk menopang setiap kita. 是躲避就是这个风暴的这个所在，并且呢可以托住我们的力量。 Dan hal ini bukan hanya sekedar janji, 像这样的说法呢，不单单是一个承诺， tetapi pengakuan yang real yang dialami oleh bangsa Israel. 乃是以色列人很真实的这个经验。 Pertolongan Allah bukan hanya dalam keadaan biasa, 其实呢，上帝的帮助不单单是在很平常的日子里面， tapi ketika kesesakan yang paling dalam pun Tuhan tolong. 在很严重的并且很非凡的患难当中，上帝仍然可以帮助我们。 Di ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, 就在第2到第4节， gambaran alam yang begitu kacau menunjukkan bahwa bahkan ketika ada hal-hal yang paling kokoh seperti gunung yang terguncang, 描述一个很混乱的自然的图案，就是说，犹如坚固的大山，虽然被摇动，上帝仍然帮助。 Allah tetap tidak tergoyah. 我们的上帝仍然在那里稳妥着。 Bapak Ibu Saudara, kondisi bangsa Israel yang terancam saat itu, 弟兄姐妹，当时以色列人所面临的这个危机， kalau dibandingkan dengan dunia saat ini, 如果跟现今的时代来比较的话， krisis politik, 现今的政治 ketidakpastian 危机 ekonomi, 经济的不稳定， virus baru yang terus bermunculan, 新兴病毒的出现， perubahan yang cepat membuat orang merasa cemas dan takut. 并且快速的变化，让人感到担心、恐惧。 Tetapi pemazmur mengingatkan kepada setiap kita 但是诗篇呢提醒我们， bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita 神 yang kokoh. 神是我们坚固的避难所。 Ketika hidup kita terasa seperti gunung yang bergoncang, 当我们感觉我们的生活就好像坚固的山被摇动的话， Allah tetap menjadi batu karang yang tidak tergoyahkan. 我们的神仍然是没有摇动的这个磐石。 Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara 是的，这样的想法是不容易的。 mendamaikan jiwa kita ketika dalam kesesakan dan pergumulan yang begitu hebat. 在这个患难并且极大的挣扎里面， Kita tahu teorinya, 我们知道他的这个理论， tapi pada realitanya mungkin sulit. 但是在实际的生活中，这是非常不容易的。 Namun jika kita benar-benar percaya, 但是，倘若我们是真正的相信我们的神， kita tahu kemana dan kepada siapa kita akan bersandar. 我们知道我们要向什么地方，并且靠谁来投靠， Yaitu pada Allah yang kokoh, yang digoncang badai sekencang apapun, tetap aman. 那就是像我们的神，虽然遇到极大的风浪，仍然在那里稳妥着。 Lagu hymn A Mighty Fortress is Our God 一首歌就是我们的神是坚固的保障， ditulis oleh Martin Luther yang lahir dari pergumulan pribadi di tengah tantangan besar yang dia hadapi selama reformasi. 是由我们的这个改革宗教家马丁路德，他就按照他本身的遭遇写下来的。 Luther menghadapi ancaman dari otoritas gereja Katolik pada masa itu. 他面临着这个当时天主教的极大的势力的这个威胁， Konflik politik dan tekanan rohani yang begitu berat. 在政治的斗争里面，并且他感到是那么的严重， Bahkan nyawanya terancam. Nyawanya terancam. 甚至呢，他可能会丧失他的生命。 Nah, selain itu,
不但如此， Eropa pada masa itu sedang menghadapi banyak kekacauan termasuk wabah penyakit. 当时的欧洲呢，正面临着许多的混乱，包括就是有这个疾病的肆虐， Konflik antar negara 国与国之间的矛 dan 盾， pergolakan sosial. 并且社会上的排斥， Semua ini menambah pressure dalam hidupnya. 这一切的一切，让马丁路德他心中的重担更盛。 Namun dalam situasi seperti itu, 但是在这样的光景中， Mazmur 46 menjadi sumber kekuatan dan penghiburan baginya. 这个诗篇46篇成为他得着力量并且安慰的源头。 Sama seperti Martin Luther yang mengalami tekanan besar, 就像马丁路德他遭遇的这样极大的这个压力， dan tetap bisa berkata bahwa Allah adalah tempat perlindungannya. 他仍然可以说上帝是他的避难所。 Kita percaya, kita juga bisa percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kokoh di tengah badai kehidupan kita. 同样的，我们在面对着这个生活的这个风暴的时候，我们可以像马丁路德这样说：上帝是我们的避难所。 Dalam setiap kekacauan yang kita alami, 在我们所面临的一切的混乱当中， Allah tetap menjadi benteng yang tidak tergoyah. 上帝将成为我们坚固的堡垒。 Pada bagian yang kedua, 在第二方面， Allah yang hadir di tengah umatnya. 神降临在他的子民当中， Di ayat 5 hingga yang ke-8, 从第5节到第8节， Pemazmur menggambarkan kehadiran Allah melalui metafora sungai yang alirannya menyukakan kota Allah. 诗篇的这个作者呢，就是讲述神的莅临，通过一种的比喻，就是一道河的分叉是上帝的城欢喜。 Secara letak geografis, 其实按照这个地理位置， Yerusalem secara fisik tidak memiliki sungai besar. 耶路撒冷并没有很大的这个大河流， Tetapi pemazmur menggunakan simbol ini untuk menunjukkan bahwa Allah sendiri adalah sumber kehidupan. 但是诗篇的这个作者就是通过这样的这个 Sumber 描述，就是说到这个上帝是这个生命的源头， Sumber kedamaian dan sukacita bagi umatnya. 是和平并且喜乐的源头。 Sungai ini melambangkan kehadiran Allah yang menghidupkan, menguatkan, dan memberikan pertumbuhan. 说到这个河流，就是象征着上帝的同在，也是赐予生命力量与成长的。 Allah hadir di tengah umatnya untuk memberikan kehidupan. 神莅临在他的子民中，就是赐给这个我们属灵的生命。 Bahkan ketika dunia bergoncang oleh ancaman. 甚至呢，世界在这个危机当中， Sementara itu gambaran kota Allah di sini merujuk kepada Yerusalem sebagai tempat kediaman Allah. 在这里所说的耶路撒冷，就象征着上帝的居所。 Tetapi lagi-lagi secara teologis mengarah pada kehadiran Allah yang mendampingi umatnya. 那按照神学的角度呢，就是说这个上帝是在这个与他的子民同在的这个地方， Dan dikatakan pertolongannya selalu tepat waktu. 并且他的帮助是很及时的。 Dikatakan di ayat 6 Allah akan menolongnya menjelang pagi. 就是说到在上帝直到天亮，继续的帮助我们。 Sekalipun bangsa-bangsa ribut 即便外邦喧乱， dan kerajaan-kerajaan goyah, 在列国动摇，
Tetapi suara Allah mampu menghentikan semuanya itu. 上帝一发声，一切都停止了。 Bapak Ibu Saudara, ini adalah deklarasi kuasa Allah yang berdaulat. 这是上帝主权的宣告， Yang dengan firman-Nya saja mampu menghentikan, menenangkan segala kekacauan. 单单是凭着神一句话，就可以把这个动乱平息了。 Seperti penghancuran tentara Asyur yang lenyap dalam semalam. 就如上帝如何在一夜之间把亚述这个军队完全的消灭掉一样。 Bukankah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya adalah sumber penghiburan yang tidak tertandingi? 岂不是上帝的同在是在我之民中没有办法比较的这个同在呢？ Allah hadir bukan hanya untuk menenangkan hati kita, 上帝的莅临不单单是让我们的心得着安慰， tapi untuk menunjukkan kuasanya yang menopang dan melindungi. 也要彰显他的能力，怎么样的来托住我们。 Kita melihat hal ini dalam kisah Yesus yang menenangkan badai di Laut Galilea. 我们从主耶稣怎么样在海上停止风浪的这个情景来看， Para murid panik 但是门徒们在那里感 karena 到非常 badai 惧 yang 怕， mengancam mereka. 因为这个风浪非常大，并且威胁着他们。 Tapi dengan satu perintah Yesus saja, 但是一句就是从耶稣口中所说的话， badai itu tenang. 风浪停止了。 Kehadiran Allah melalui Yesus Kristus menunjukkan bahwa kuasanya tidak hanya relevan untuk masa yang lalu, 神的这个同在，借着主耶稣基督，不单单是在已过的日子可以使用， tetapi juga untuk kekacauan yang kita hadapi saat ini dan ke depan. 但也使用在如今我们所面临的一切的混乱。 Sang Yesus Kristus Immanuel, 主耶稣以马内利的神， Allah beserta dengan kita. 神与我们同在。 Dalam Kristus Allah tidak lagi terbatas pada kota fisik seperti Yerusalem. 在基督里面神的能力不单单就局限于这个耶路撒冷， Tetapi Allah hadir yang melalui Roh Kudus yang tinggal di hati setiap orang. 神借着圣灵居住在我们每一个相信他的人的心中。 Ketika kita menjalani tahun 2025 ini, 在我们度过这个2025年的日子里面， jangan takut menghadapi ketidakpastian. 虽然我们面临这个不确定的事，但是我们不要惧怕。 Banyak hal membuat kita cemas, 虽然有不少的事情让我们 banyak 觉 hal 得 membuat kita khawatir. 有许多的事情让我们担心， Bisa saja itu membawa kita untuk meragukan Tuhan. 甚至呢，我们因此怀疑神。 Namun seperti sungai yang mengalir diam-diam, tetapi 但是 membawa kehidupan. 但是就正如这个河静静的流下，并且带来生命。 Allah selalu bersama dengan kita. 上帝永远是与我们同在。 Jangan biarkan kekacauan dunia mengaburkan keyakinan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. 不要让世界的混乱呢，这个淹没我们对神的信心。 Dia adalah Tuhan yang sama baik dalam badai maupun di waktu damai. 因为我们的神不但是在风浪中，也是在平常的日子里面一样对我们好。 Percayalah kepadanya, 我们要相信他， bersandarlah kepadanya, 信靠他， dan temukan kedamaian yang melampaui segala akal manusia. 并且在他里面可以得着平安。 Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. 他要赐给我们很及时的这个帮助。 Dia tidak terlalu sibuk untuk ada bersama-sama dengan kita. 他不是因着忙碌，他不能够跟我们一同在的。 Dia memperhatikan dan bahkan hadir dalam hidup kita masing-masing. 他关心着我们，并且在我们一切的事上，我们的生命当中与我们同在的。 Satu kali saya pergi ke puncak Bogor. 有一天我到这个博哥的山顶， Saya pergi tiba di puncak pas. 我到这个最顶端的这个山顶， Saya orang yang cukup takut ketinggian. 我有一个空寂感。 Jadi satu kali waktu di puncak pas itu, Papa bawa saya untuk melihat pemandangan di bawah. 因此在山顶上，我爸爸就带我到那个山顶去看下面的景色。 Karena Papa tahu saya takut ketinggian, 爸爸知道我有空寂感， dia tahu saya berdiri di belakang, nggak berani deket-deket. 他就看到我是在爸爸的后面， Lalu kemudian Papa bilang, sini,
Gita, dia bilang. 爸爸就说你过来吧， Enggak berani. 他就怕了，他不 Saya 敢， bilang saya takut. 我怕。 Terus papa saya bilang, sini papa pegangin. 爸爸就说你不要怕，我抓住你的手。 Akhirnya saya berani datang karena saya tahu papa pegangin saya. 因此呢，我就向前去，因为我知道爸爸要抓住我的手。 Itulah janji Allah bagi kita. 这就是我们的神对我们的承诺。 Kehadirannya lebih dari cukup untuk menenangkan hati kita. 他的同在呢，足够让我们的心得着安静。 Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Pada bagian yang ketiga, 第三段， bahwa akulah Allah. 我是神， Di ayat 9 hingga ayat yang ke-12. 就在第9节到第12节。 Bagian ini membawa kita untuk melihat karya Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa. 这一段经文让我们可以看到上帝在这个万民中的主权。 Allah menghentikan peperangan dan membawa damai. 上帝停止一切的征战，并且带来和平。 Peristiwa di mana Allah menghancurkan pasukan Asyur menjadi bukti konkret bahwa dia sanggup menghentikan kekacauan. 神在一夜之间摧毁亚述王的军队，是成为一个真正真实的这个证明， Dan mengendalikan bangsa-bangsa. 并且可以管控万有。 Pedang, tombak, dan kereta perang 刀剑、枪或者是战车， hancur di hadapan Allah. 一切都被神所摧毁。 Ini melambangkan kekuasaan Allah untuk membawa damai. 让我们来看到上帝是带来和平的神。 Bahkan ketika kelihatannya konflik itu tidak berujung. 有时候看起来是否这个冲突没有得到解决。 Ayat ke-11 dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah akulah Allah. 第4节就说到，你们要知道我是神。 Ini deklarasi yang kuas, ini merupakan deklarasi kuasa Tuhan. 这是宣告上帝的这个大能的作为， Yang merupakan puncak dari Mazmur 46. 是在46节里面的最高峰的地方。 Allah sendiri berbicara memerintahkan dunia untuk diam dan mengenali siapa Allah. 上帝在这里也说到，命令世界安静，并且认识他是谁。 Kata diam sendiri bukan pasif, 其实停止呢，就不是说被动的， tapi berserah dan tenang. 那就是在那里交托，并且安静的等待。 Ini bukan hanya sekedar perintah untuk diam secara fisik, 这不仅仅是这个肉体上我们必须要安静， tetapi satu panggilan untuk mengakui kedaulatan Allah dan berhenti mengandalkan kekuatan 乃 sendiri. 是呼召我们，让我们可以信靠神的主权，并且停止依靠自己的力量。 Akulah Allah. 我是上帝， Menegaskan identitas sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala bangsa. 这是宣告上帝的身份是唯一掌管万邦的这个神。 Allah dikenal oleh seluruh bangsa sebagai Tuhan yang memerintah dengan adil 我们 dan 的 penuh kuasa. 我们的神是在所有的这个万邦里面，就是他以公义、以权柄统管万族万民的。 Allah pegang kendali atas sejarah manusia. 我们的神掌控着这个人类的历史， Bahkan ketika dunia tampak kacau, Allah Pinjam. tetap berdaulat. 并且当这个世界感觉好像非常的困难的时候，上帝仍然有他的主权。 Hal ini mengarah kepada eskatologi, 这一段就可以我们进到这个末世论里面， yaitu penggenapan yang penuh dari pemerintahan Allah atas seluruh bumi.
那就是这个世上的国必成为我主基督的国， yang dia sendiri nyatakan di dalam Wahyu 11 ayat ke-15. 就像在启示录所记载的， Bapak Saudara, pada akhir perikop ini 在最后的这个一段时间里面， Pemasmur menyatakan iman yang sama seperti di ayat yang ke-7. 作者呢就是描述同样的信心，就像在第七节那边所说的， Bahwa Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. 说到万军之耶和华与我们同在，雅各的上帝是我们的避难所。 Kehadiran Allah di tengah umat 上帝莅临在这个他的子民当中， dan kuasa yang universal sebagai Tuhan atas segala sesuatu. 他就是成为所有一切的主宰。 Bapak Saudara, dunia memang tidak bisa kita kendalikan. 弟兄姐妹，我们不能够控制这个世界， Namun perikop ini mengajarkan kita untuk berhenti panik. 但是在这一段的经文里面，告诉我们，让我们可以停止，我们不要在那里感到恐惧， Dan percaya bahwa Allah pegang kendali. 并且相信上帝掌控着一切。 Kita diingatkan untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. 也提醒我们，让我们不要靠着我们自己的力量， Dan menyerahkan semuanya kepada Allah yang berdaulat itu. 并且将一切可以信托在神的这个主权里面。 Semakin kita diam dan berserah, 当我们可以安静的时候， semakin kita membiarkan Allah menunjukkan kuasanya bagi semua kecemasan, kekhawatiran, 当我们在我们的这个惧怕困难当中，让神在哪里帮助我们的时候， bahkan pengharapan yang kita harapkan di dalam Dia. 甚至我们心里所愿的、所需要的，上帝为我们成就。 Jangan biarkan noise atau kebisingan itu mengacaukan pikiran dan hati kita. 不要让这个世界的困难来扰乱着我们的思维， Apalagi sampai kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan. 甚至呢，我们没有办法看到神的大作为。 Seperti seorang anak yang tenang dalam dekapan orang tuanya. 就像一个小孩子，他在这个他爸爸的怀中一样。 Demikian juga kita hidup damai karena kita tahu bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu ada di pihak kita. 同样的，我们可以安心在神的怀中，我们知道上帝要引领着我们， Mari kita jalani tahun ini 让我们度过今年的2025年， dan tahun-tahun selanjutnya 并且接下来的年月 dengan tenang 安静， karena kita bersandar pada Dialah Allah. 因为我们信靠他，我们的神。 Mari kita naikkan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, bahwa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kita naikkan sekali lagi dengan penuh percaya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur 我们在天上的父，我们向你感恩， karena kami punya Allah yang kokoh. 因为你是坚固的神。 Karena kami punya Allah yang begitu berdaulat atas alam semesta dan hidup kami. 我们有这样满有主权的这个神， Maka ada alasan apa untuk kami goyah? 因此没有事情都可以让我们动摇。 Ada alasan apa kami terus khawatir dan cemas? 有什么原因让我们可以不可以信托他呢？ Ajari kami bersandar kepada Engkau Tuhan. 求你帮助我们，让我们可以信靠你， Bawa kami untuk tetap tenang dan tahu bahwa Engkaulah Allah yang begitu hebat. 带领我们，让我们知道主你是那么伟大的神， Bawa kami untuk sepenuhnya percaya akan kuasa. 带领我们完全的信靠你。 Terima kasih Bapa di surga. 这是我们祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。